Hai, Assalamualaikum. Hari ni Ijat nak sambung lagi cerita. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Okey, sekarang bulan Ramadan. So hari ni Ijat nak cerita sikit berpuasa di sekolah negeri ni. Okey, berpuasa di sekolah negeri ni bagi Ijat tahun pertama tu tahun yang amat menyedihkan. Sebab apa? Kita tak dapat berbuka dengan keluarga, tak dapat rasa suasana meriahnya berbuka sama-sama, puasa sama-sama. So dekat negeri ni, waktu Ijat dulu, kami bangun sahur. Waktu sahur kami bangun dalam pukul 2 ataupun 3 tak silap Ijat. Sebab apa? Sebab dapur akan masak dengan jumlah yang agak banyak. So nak simpan dan mereka akan masak pada waktu awal dalam pukul 12 mungkin. Dan nak simpan nasi tu mungkinlah tak sampai ke subuh. So kami pun terpaksa bangun dalam pukul 2 ataupun 3 untuk bersahur supaya nak elakkan daripada sakit perut kan, nak simpan nasi tu sampai ke subuh. Okey, dekat sana yang bukan Muslim, yang non-Muslim, dia orang akan keluar daripada dom untuk pergi sarapan, untuk makan lah. Dia orang tak akan makan dalam dom. Kalau dia orang makan dalam dom, mesti yang Muslim ni sibuk-sibuk nak join sekali. So warden keluarkan mereka untuk pergi makan di kantin. Okey, waktu Ijat duduk dulu, waktu bulan puasa, perjumpaan still sama macam biasa. Yang bezanya cuma tak ada makanan di tempat perjumpaan tu je yang beza. Kami di sana wajib berpuasa, dan siapa yang meninggalkan puasa akan dikenakan hukuman. Okey, rutin harian waktu bulan puasa sama je macam biasa, cuma kita orang tak ada waktu makan tengah hari, makan petang. Daripada pagi tu, hari cuti kami akan duduk dalam dom sampailah tengah hari. Tengah hari tu kami akan siap-siap sembang solat Zuhur. Dan hari Sabtu, ustaz-ustaz daripada luar ataupun ustaz-ustaz yang bertugas akan masuk ke dalam dom. Akan masuk ke dalam dom untuk bagi tazkirah, bagi ceramah. Kita orang akan manfaatkan dengan aktiviti yang kerohanian. Tarawih, kami dom belah kiri dan belah kanan, dan kami dom terpisah dengan laluan untuk warden membuat rondaan. Dom terpisah. Jadi dekat sana sembahyang berjemaah, tapi satu imam. Contoh kalau belah kanan nak mengimamkan tarawih tu, so belah kanan je, yang belah kiri ni pun ikut. Kalau belah kiri nak mengimamkan tarawih, belah kiri imam, yang belah kanan pun ikut. Okey, tu kenangan puasa di sekolah negeri ni. Memang kami diwajibkan puasa dan rutin pun sama dengan rutin harian, cuma berbezanya kami tak dapat makan tengah hari. Sahur dia kena bangun awal. So lepas sahur tu, ada yang aktiviti masing-masing. Kalau ada yang tidur, yang warden suruh untuk tidur, dan kami kebanyakannya study pada waktu lepas sahur tu. Lepas sahur sampailah subuh. Waktu kami SPM, kami fokuskan kepada SPM, so kami study lepas sahur dalam pukul 3 sampailah ke subuh tu. Okey, jom kita dah bersembang pasal puasa, jom kita bacakan apa isi dalam buku ni. Ijat akan bacakan apa yang Ijat tulis waktu Ijat dekat negeri ni dulu. Okey, kat sini ada kata-kata yang Ijat kesambung yang pada dulu hari tu punya. Seseorang pahlawan yang mempunyai tubuh badan yang gagah tidak bermakna lagi apabila nyawa sudah tiada dalam jasad. Malah dia tidak mampu bertindak walaupun ke atas seekor lalat yang menghinggap ke tubuhnya pada ketika itu, kerana rohnya sudah tiada. Apabila roh tiada, tubuh yang seberhebat tidak berguna lagi. Sesungguhnya matlamat itu sama seperti roh yang dapat menggerakkan anggota badan bagi melakukan sebarang aktiviti. Ya betul, matlamat ni sangat penting, dan kalau kita hidup tanpa matlamat ibarat menembak tanpa sasaran. So matlamat ni dia menggerakkan kita, dia memberi makna apa tujuan untuk kita hidup.
Apa kita yang kita nakkan dalam hidup ni, itulah matlamat. Apabila kita mengabaikan matlamat yang telah ditetapkan dalam hidup, itu bermakna sedang membiarkan diri kita musnah. Okey, ni ada satu kata-kata lagi. Ni ada bentuk buaian dan pokok-pokok, buaian di bawah pokok. Dulu ibu bapa aku sangat sedih kerana anaknya tidak mahu belajar. Apa sahaja kemauan aku semua mereka turuti demi nak anak dia belajar. Macam-macam sekolah aku pergi, sekolah sukan, sekolah tahfiz, habis duit dibayar yuran sekolah. Tapi aku tetap dengan malas aku. Pada waktu itu, aku tidak mengerti rasa hati ibu bapa yang ingin anaknya berjaya. Kini aku sedar, harapan ibu bapa terlalu besar, terlalu tinggi. Kali ini aku tak akan hancurkan perasaan mereka. Aku akan beri sinar bahagia kepada mereka. Aku tak akan mengalirkan air mata ibu bapa dengan air mata kekecewaan lagi. Aku akan pulang dengan satu kejayaan. Okay, ini kata-kata yang Ijat tulis pada tahun 2019, tak silap Ijat. Okay. Ini ada lukisan ni yang Ijat lukis. Bentuk love, tangan, kunci tapi kosong. Dan kat sini ada satu lukisan. Okay, macam alone. Teman ketawa ramai, teman menangis sukar dicari. Okay, ada satu bunga ros dan ada satu, banyak kata-kata panjang. Matlamat itu umpama sebutir benih. Selagi ia tidak ditanam, ia tidak akan menjadi sebatang pokok yang akan menghasilkan buah. Ia akan menjadi sia-sia. Maka jangan dipegang lagi, tanamlah ia. Kemudian disiram, ditabur baja sehingga ia menjadi pokok. Apabila ia berbunga, kemudian berbuah, peliharalah ia dengan baik sehingga hasilnya selamat dituai. Selepas itu, petiklah ia untuk dimakan. Begitu juga dengan matlamat, ia akan menjadi sia-sia sekiranya hanya disemat di dalam hati tetapi tiada tindakan yang dilaksanakan bagi mencapainya. Matlamat. Ijat selalu tekankan kepada matlamat. Sebab matlamat ni bagi Ijat sangat penting. Sangat-sangat penting. So kat sini ada lukisan lifestyle. Dan ada lukisan Nurul Fatanah, bekas ex-wife Ijat. Ijat lukis gambar ni 24 bulan 8 2018. Okay, ni macam saja lukis. Ni Ijat lukis. Okay, ni pun Ijat lukis 9.30 malam 2 bulan 7 2019. Okay, ada lagi. Ni pun Ijat lukis. Banyak lukisan dan kata-kata dalam buku ni. Okay, ni kenangan raya di Tirai Besi. So Ijat ingat raya nanti Ijat nak baca time raya. So kita akan baca ni pada time raya nanti. Banyak yang daripada junior Ijat yang tulis, kawan-kawan Ijat yang rakan seperjuangan yang tulis, dan Ijat akan baca time raya nanti. Sebelum Ijat sambung baca buku satu lagi, buku yang lain, pada tangan Ijat ada 2 kad. Kad hari jadi. Waktu hari jadi Ijat pada tahun 2019, yang ke-20. Waktu ni Ijat umur 20. Ni kad ni yang buruk tapi bermakna. Ni Norman Man, kawan baik Ijat yang bagi. Dia cakap banyak benda, nanti kita baca apa yang dia cakap. So yang ni daripada Dom A1. Dom A1 ni junior yang Ijat jaga. So diorang tulis ramai-ramai, pakat tulisan ni ramai-ramai. So Ijat nak simpan yang Man dulu. Kita buruk tapi berharga, kita baca yang junior Ijat baca. Junior Ijat yang tulis. Okay. Ucapan untuk Izzat Daniel. Okay, tengok dia orang buat. Dia orang kreatif. Ada bentuk love. Tu kat bawah ni ada tantangan. Ni semua tantangan daripada junior Ijat. Tantangan dia orang. So kat sini dia orang tulis, Assalamualaikum buat Ijat yang kami sayangi. Kami semua sayangi. Kami semua adik-adik Ijat dari Dom A1. Mengucapkan selamat hari jadi yang ke-20. Mengucapkan, macam nak mengucapkan selamat hari raya.
Kita orang mendoakan Ijat panjang umur, murah rezeki dan sentiasa mendapat keberkatan dari Allah. Dan yang paling penting, kami semua turut mendoakan Ijat mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2019 ni dan menjadi orang berjaya pada masa hadapan. Kami semua nak Ijat tahu yang kita orang sayang kat Ijat dengan Man. Ijat dah macam abang kita orang. Ijat pun selama ni jaga kita orang macam adik-beradik Ijat sendiri. Dah banyak jasa Ijat kat kita orang. Hanya kad yang tidak seberapa ni je yang kita orang mampu bagi kat Ijat. Tak tahu nak balas jasa Ijat macam mana, sebab banyak sangat pengorbanan yang Ijat dah taburkan buat kita orang. Nanti kalau Ijat dah bebas, kita orang mesti masuk air. Masuk air ni macam rindulah masuk air ni, kata-kata yang selalu digunakan dekat sekolah negeri. Rindu kat Ijat. Banyak kenangan-kenangan yang kita orang dan Ijat ciptakan. Kami semua berharap sangat-sangat Ijat akan berubah dan menjadi lebih baik. Fokus untuk SPM 2019 nanti. Kita orang semua doakan yang baik-baik je untuk Ijat. Try jaga solat. Hidayah tu milik Allah. Tapi Allah tak akan bagi hidayah buat hambanya yang tak cari. Renung-renungkanlah ya. Akhir kata sekali lagi, semua warga unit akademik sekolahan negeri dari DOM A1, iaitu adik-adik Ijat, ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-20. Okeylah, sampai sini sahaja. Jam pun dah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Wah, dia orang tulis ni pada waktu Ijat tidur ni. Takut incas malam masuk. Oh, incas malam ni kira pegawai-pegawai yang membuat rondaan pada waktu malam. Assalamualaikum. Berjuang untuk SPM 2019. Ijat yakin Ijat boleh. Dongga. Iha. Sayang Ijat. Adik-adik dari DOM A1. Nama-nama dan nombor badan. Kat sini ada Iqbal 16040. Din. Banyak ramai. Dan kat sini 3 bulan 10 2019 di waktu hari jadi Ijat. Last kopek. Tinggal kenangan happy birthday. Kreatif. Cantik dia orang buat. Ijat dah baca dari tu, tapi Ijat baca lagi untuk korang. Okey. Okey, satu lagi daripada Man, orang yang paling Ijat sayang. Walaupun dia buruk, tapi dia sangat bermakna. Ijat simpan sampai sekarang. Selamat ulang tahun. Bawah batu ada lipan, sebelah lipan ada beruang. Kalau sayang boleh simpan, kalau benci boleh buang. Padu ayat Man. Kepada Ijat 13/10/2018. Oh, ni 2018 lagi Man tulis. 2019 tahun terakhir. Ni waktu 2018, waktu tu Ijat umur 19. Selamat ulang tahun yang ke-19. Selamat ulang tahun dan semoga dipanjangkan umurmu serta dipermudahkan rezeki. Man tak ada apa nak bagi Ijat, cuma sekeping kad buruk ni je yang mampu. Tapi Man harap Ijat hargai. Man, Amin, Awet, Petak dan semua. Kita semua sayang Ijat. Man nak Ijat buat yang terbaik dalam kehidupan Ijat. Semoga Ijat berjaya dunia dan akhirat. Yang ikhlas, Man. Oh, sedar tak sedar kad ni dah bertahun-tahun dengan Ijat. 2018 dia tulis. Okey, Ijat nak ucapkan terima kasih kepada yang menulis surat ni. Kalau korang dah bebas, Ijat hargai sangat apa yang korang bagi. Tengok, tanda Ijat menghargai. Ijat simpan sampai 2021 dan Ijat akan simpan sampai bila-bila. Okey, sampai sini je video kali ni. Banyak benda lagi Ijat nak baca kat korang. Tebal lagi buku ni. Dalam ni pun ada surat-surat sebelum Ijat bebas. Dia orang cakap, Ijat, selagi Ijat tak langkah keluar daripada sekolah negeri ni, jangan baca surat yang tertulis. So ni ada surat satu lagi. Surat ni kebanyakannya biodata. Biodata dah ada sikit-sikit kata-kata daripada diorang. Biodata dan kata-kata. So Ijat akan baca lagi. Banyak lagi benda kat belakang ni yang Ijat nak ceritakan kat korang. Ijat akan baca di video, next video. Terima kasih yang support Ijat. Terima kasih yang ada daripada dulu sampai sekarang. Okay, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like, comment and share.